Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, Lesnar bongkar lagi penipuan rasuah skandal 1MDB di mahkamah hari ini 10 Mac 2022. Ini yang terbaru bosku. Berita sepenuhnya. Bekas juru bank Goldman Sachs, Tim Lesnar, mengaku terima rasuah dan memalsukan dokumen dalam penyelewengan dana 1MDB. Antara lain, dia mengakui menerima sogokan ES 60 juta atau bersamaan RM 251 juta di Mahkamah Amerika Syarikat, menipu bank mengenai perjanjian yang berunsur rasuah dan memalsukan dokumen perceraiannya sebanyak 2 kali untuk berkahwin lagi. Lesnar ialah saksi utama pendakwaan bagi perbicaraan bekas rakan sekerjanya di Goldman Sachs, Roger Ng, yang didakwa membantu menyeleweng dana kekayaan 1MDB milik Malaysia ketika skim itu wujud dari 2009 hingga 2014. Lesnar pada 2018 mengaku bersalah bersubhat atas kesalahan pengubahan wang dan melanggar undang-undang anti rasuah serta bersetuju untuk bekerjasama dengan pendakwa raya. Ng, 49 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan sama dan sedang dibicarakan di Mahkamah Persekutuan Brooklyn. Dalam tempo lebih seminggu memberi keterangan, Lesnar menceritakan gaya hidup amat mewah selepas urus niaga 1MDB yang menguntungkan menjadikannya seorang bintang dan langkah yang diambilnya untuk mengelak daripada ditangkap. Lesnar, 52 tahun, berkata dia berharap tindakannya bercakap benar sekarang akan membersihkan satu episod hidupnya dan tidak perlu menjalani hukuman penjara. Ia bukan masa yang paling membanggakan dalam hidup saya, tetapi pada masa itu saya mahu membuat lebih banyak uang walaupun saya dibayar gaji lumayan, katanya dalam keterangan mahkamah. Pertuduhan terhadapnya turut merangkumi penjualan bon berkaitan 1MDB bernilai kira-kira 6,5 bilion US dollar yang diruskan dengan bantuan Goldman Sachs pada 2012 dan 2013. Pendakwa raya berkata ES 4,5 bilion atau 18,8 bilion ringgit daripadanya digelapkan pegawai bank dan rakan sekutu mereka dalam salah satu skandal terbesar dalam sejarah Wall Street. Goldman Sachs pada 2020 bersetuju membayar denda ES 3 bilion atau 12,5 bilion dan anak syarikatnya di Malaysia mengaku bersalah di Mahkamah ES. Bank itu berkata ketika itu ia tidak meneliti dengan secukupnya pembentangan segelintir ahli pasukan perjanjian. Lesnar berkata dia dan Ng, yang juga pegawai bank terkemuka Goldman Sachs untuk Malaysia, secara rahasia berhubung dengan rakan konspirasi di luar syarikat itu dan menerima sogokan. Peguam Ng, Mark Angelio, berhujah yang Lesnar secara palsu mengaitkan Ng untuk merendahkan hukumannya. Namun pendakwa raya berkata dakwaan Lesnar turut disokong oleh bukti lain. Lesnar berkata dia membelanjakan wang sogokan yang diterimanya untuk membeli kapal layar berharga RM 62,7 juta, bangsa puri di London dan New York, serta pelaburan dalam pasukan bola sepak Itali Inter Milan. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh pemerhati politik dan penganalisis politik serta para pengikut politik Malaysia. Najib diarah beri penjelasan isu hutang 1MDB kepada Parlimen. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak diminta memberi penjelasan kepada Dewan Rakyat pada Rabu ini berhubung kenyataannya ketika perbahasan minggu lepas yang dikata mengilurkan Dewan. Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata beliau telah menulis surat kepada Najib bagi mendapatkan penjelasan mengenai perkara itu dan meminta ahli Parlimen pekan itu memberi kenyataan. Saya telah menulis surat kepada Yang Berhormat Pekan untuk meminta penjelasan serta YB Menteri Kewangan tentang apa yang beliau katakan tempoh hari dan saya sedang menunggu jawapan. Saya meminta beliau Najib beri penjelasan hari Rabu ini, tapi saya tak tahulah beliau dapat atau tidak beri penjelasan hari itu, saya tidak tahu, katanya.
Azhar berkata demikian bagi menjawab pertanyaan RSN Raya DAP Jelutong yang bangun pada sesi perbahasan titah diraja persidangan Dewan Rakyat di sini hari ini untuk meminta maklum balas mengenai usul Tony Pua PH Damansara yang mahu Najib dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen di bawah Peraturan Mesyuarat 36 dalam kurungan 12 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Pua menghantar usul itu berikutan ucapan Najib dalam Dewan Rakyat pada 2 Mac dikatakan mengandungi kenyataan-kenyataan yang mengelirukan Dewan berkaitan isu hutang 1MDB dan boleh disifat sebagai menghina majlis. Najib pada 2 Mac lalu ketika membahaskan titah ucapan yang di Pertuan Agong mendakwa hutang 1MDB tidak dibayar menggunakan wang rakyat. Bagaimanapun, sehari kemudian Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menafikan dakwaan Najib sambil memaklumkan kerajaan sudah mula membayar faedah hutang 1MDB sebanyak RM6.5 bilion. Tengku Zafrul berkata sehingga akhir Februari 2022, jumlah keseluruhan hutang 1MDB bernilai kira-kira RM38.8 bilion, merangkumi RM32.3 bilion hutang prinsipal dan dan 6.5 bilion ringgit faedah menurut laporan bernama. Kita sudah mula membayar faedah hutang 1MDB kira-kira RM6.5 bilion dan belum membayar prinsipal kerana prinsipal hutang tersebut akan matang lambat lagi, katanya. Hari ini bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata dakwaan Najib itu adalah satu kenyataan tidak benar dan mengelirukan. Saya hairan Pekan sebagai bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan boleh terlupa bahawa hutang-hutang 1MDB adalah dijamin oleh kerajaan. Apabila 1MDB gagal membayar hutang-hutang termasuk faedah yang keseluruhannya berjumlah lebih RM50 bilion, maka kerajaanlah yang terpaksa membayar hutang-hutang ini, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, ulasan tanpa sepadan. Bongkar jangan terbongkar, bongkar sampai terlonde. Hari ini kita terima lagi satu pendedahan luar biasa datang daripada Perak Inside. Dr. Mahathir mengatakan bahawa Najib cuba tutup jenayahnya berkaitan skandal 1MDB. Aku sebenarnya tidak tahu sudah mana satu yang benar, mana satu yang tidak. Apa yang benar, Tun Mahathir atau Najib Tun Razak? Anda tentukan sekarang. Sila tinggalkan komen anda. Apakah anda lebih percaya Tun Mahathir ataupun lebih percaya pada Najib Razak? Kerana Mahathir katakan Najib cuba tutup jenayahnya berkait skandal 1MDB. Walau bagaimanapun, ada satu pendedahan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Mahathir Mohamad. Beliau mengatakan, Tun Mahathir mengatakan bahawa apa yang dikatakan, dijelaskan oleh Najib Tun Razak ketika di Dewan Rakyat adalah sesuatu perkara yang mengelirukan. Kerana yang saya percaya, Menteri Keuangan telah mengatakan bahawa apa yang didedahkan oleh Najib Tun Razak telah disangkal oleh beliau. Menurut Najib Tun Razak, tiada satu sen pun dana rakyat untuk telah digunakan untuk membayar dana ataupun hutang 1MDB. Tetapi Kementerian Keuangan melalui Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Malaysia, telah menyangkal dakwaan tersebut. Tapi yang paling luar biasa apabila Tun Mahathir Mohamad dengan begitu berani dan bersemangat mengatakan, menggelar Najib sebagai bodoh, dan Mahathir turut menyifatkan kebolehan Najib untuk menjustifikasikan dakwaan penyelewengannya sebagai luar biasa. Menyeleweng tetapi justifikasikannya sebagai benar, kata Mahathir Mohamad. Najib juga dikatakan sebagai manusia yang luar biasa oleh Mahathir Mohamad. Tun mengatakan dia curi depan duit kita. Dia curi duit kita, dia curi duit depan kita. Lepas itu dia kata dia tak curi. Itu yang luar biasa, kata Tun Mahathir. Selain itu, Tun Mahathir juga mengatakan selepas disabit bersalah, dia cakap apa malu, apa nak malu, kata Mahathir kepada hadirin yang kebanyakannya ahli pejuang yang telah mendengar ceramah beliau itu. Mahathir juga mengatakan ketiadaan rasa malu atas tindakan yang salah akan merosakkan masyarakat. Ini saya setuju. Perasaan malu itu adalah perkara nombor satu dalam diri seorang manusia.
Bahkan agama-agama yang ada di dunia mengajar kita supaya rasa malu, karena rasa malu itu dapat menghindarkan kita daripada melakukan perkara yang jahat kerana bikin malu. Tapi menurut Tun Mahathir, ketiadaan rasa malu atas tindakan yang salah akan merosakkan masyarakat. Masyarakat perlu malu bila buat salah, tapi Najib tidak, kata Tun Mahathir. Dia buat salah, dia pula jadi bosku. Dia buat salah, dia jadi bosku, kata Mahathir Mohamad. Mahathir berkata, individu seperti Najib perlu dihalang daripada memiliki sebarang pengaruh dalam kerajaan. Terdahulu, Presiden Pejuang juga, iaitu Pak Mukhriz Mahathir, anak kepada Tun Mahathir, menyuarakan kebimbangan terhadap kesihatan bapaknya yang sibuk kembali berkempen di PRN Johor walaupun dihalang atau dinasihati oleh para doktor untuk lebih berhati-hati kerana COVID-19 yang sedang melanda, terutamanya varian Omicron yang sedang melanda di seluruh negara saat ini. Namun, kata Mukhriz Mahathir bertegas untuk menyertai kempen di Johor kerana tidak ingin lagi sekadar menulis kenyataan dan surat terbuka. Begitu kuatnya semangat Tun Mahathir untuk sama-sama terlibat di dalam kempen PRN Johor ini. Dan beliau mengharapkan, Mukhriz mengharapkan kehadirannya di Macap akan beri impak besar kepada impak besar di Johor, kata Mukhriz lagi. Jadi sebelum kita berpisah, apakah Anda mempunyai komen terhadap isu hangat pagi ini? Dr. Mahathir kecam Najib cuba tutup jenayahnya berkaitan skandal 1MDB. Sebelum kita berpisah, adakah Anda setuju dengan kata-kata Tun Mahathir yang mengecam Najib sebagai, menggelar Najib sebagai bodoh dan mengatakan Najib juga adalah orang yang luar biasa, manusia luar biasa, kerana dia curi duit depan kita, lepas itu dia kata dak curi pula. Selepas disabit bersalah, Najib kata dia cakap apa nak malu, katanya kepada hadirin. Jadi, tinggalkan komen Anda, kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Ulasan tanpa sempadan, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlodeh. Kita jumpa lagi, bye-bye.